Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan Piala 4 penjuru perlawanan di antara Terengganu menentang pasukan Penang FC, yang mana perlawanan berkesudahan seri 1 sama. Gol Terengganu dijaringkan oleh Kepa Sherman dan gol pasukan Penang dijaringkan oleh Daniel Ashraf melalui sepakan penalti. Piala 4 penjuru ini boleh ditonton secara live streaming di Facebook Bowlers TV dengan bayaran hanya RM7.90 untuk satu perlawanan. Manakala untuk penduduk Terengganu, mereka boleh walk-in masuk ke stadium untuk support pasukan kegemaran mereka bagi menjana pendapatan sepanjang Piala 4 penjuru ini berlangsung. Baiklah, untuk Piala 4 penjuru ini adalah persiapan sahaja untuk pasukan-pasukan yang bertanding, antaranya Terengganu FC, Terengganu FC 2, Penang FC dan juga Seri Pahang, untuk jurulatih mengenal pasti pemain-pemain yang akan dimainkan sebagai First 11 bagi saingan Liga Super yang akan bermula pada bulan 3, dan juga untuk mengenal pasti taktikal yang terbaik untuk pasukan bagi menghadapi saingan-saingan yang ada dalam bola sepak Malaysia pada tahun ini. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu FC. Apakah yang saya suka dan juga kelebihan pasukan Terengganu FC pada perlawanan ini? Yang pertama, Terengganu FC masih lagi mengekalkan formation 4-3-3, yang mana apa yang menarik pandangan saya dan juga menarik minat saya untuk pasukan Terengganu pada perlawanan semalam adalah gandingan baharu di bahagian tengah, iaitu Habib Harun, Manuel Ott dan juga Arif Anwar, yang mana tiga player ini menunjukkan satu performan yang sangat cemerlang di bahagian tengah apabila mereka berjaya untuk mengawal dan juga mendominasi bahagian tengah sepanjang first half dan juga seawal 10 minit pertama di second half sebelum mereka dikeluarkan. Yang mana apa yang boleh saya katakan, Habib Harun masih lagi kekal di posisi nombor 6, Manuel Ott di posisi kegemaran beliau iaitu nombor 8, dan Arif Anwar di posisi attacking midfielder atau player nombor 10 lah. Yang mana gandingan ini menunjukkan satu chemistry yang sangat baik apabila saya boleh lihat Habib Harun dan juga Manuel Ott banyak kali terlibat dalam build up pasukan Terengganu ketika mereka menyerang. Cumanya apa yang kurang pada player tengah pasukan Terengganu pada perlawanan semalam adalah mengenai Arif Anwar. Bukannya kurang, cumanya tidak cukup chemistry antara Manuel Ott, Habib Harun dan juga Arif Anwar, yang mana gandingan Habib Harun dan juga Manuel Ott sudah menjadi, tetapi gandingan Arif Anwar, yang mana Arif Anwar adalah seorang attacking midfielder yang suka untuk bergerak di bahagian wide area ataupun untuk membantu bahagian sayap ketika mereka build up untuk menyerang pasukan Terengganu. Jadi Arif Anwar akan lebih bertindak untuk berada di bahagian wide area untuk membantu pemain sayap seperti Faiz Nasir ataupun Azharul untuk melakukan overlapping berbanding berada di bahagian tengah untuk membina atau serangan bersama dengan Manuel Ott. Sebab apa saya kata begitu? Sebab Manuel Ott bersama dengan Melaka pada season lepas, beliau bergandingan dengan Adriano, mereka selalu memfokuskan untuk attack di bahagian middle area dan mereka akan melakukan percubaan jarak-jarak jauh yang boleh menghasilkan gol. Akan tetapi apabila pemain nombor 10 Terengganu ataupun attacking midfielder Terengganu, Arif, lebih memfokuskan untuk bermain di wide area, maka Manuel Ott terpaksa untuk follow Arif dan juga memberi support kepada Arif di bahagian wide area, yang menyebabkan Terengganu akan terlalu memfokuskan serangan di bahagian sayap. Dan Arif juga kadang-kadang akan bertukar tempat dengan Kepa Sherman untuk bermain di bahagian serangan sekiranya Kepa Sherman drop terlalu ke bawah. Jadi perkara ini sedikit sebanyak tidak membentuk satu gandingan yang sangat baik di bahagian tengah bagi pasukan Terengganu. Dan apa yang boleh saya simpulkan, sekiranya Kipre baik dari kecederaan, maka akan menggantikan tempat Arif Anwar, mungkin bahagian tengah Terengganu akan menjadi lebih baik pada saingan Liga Super ataupun perlawanan-perlawanan yang akan datang. Sebab apa? Sebab kita tahu
pada season lepas, Kipre bersama dengan Kedah memang beliau mampu untuk bermain sebagai pemain nombor 10 atau attacking midfielder yang memfokuskan di bahagian middle area dan juga wide area. Jadi Kipre boleh seimbang untuk membantu bahagian sayap dan dalam masa yang sama boleh membina bahagian serangan di kawasan tengah bersama dengan Manuel Ott dan juga Habib Harun ketika Terengganu cuba nak build up. Jadi itu adalah satu perkara yang saya sukalah sekiranya Terengganu dapat untuk memfokuskan attack di bahagian middle area. Bukannya tak bagus attack di wide area, tetapi disebabkan selalu disconnect ataupun terputus hubungan antara Manuel Ott dan juga Arif Anwar, menyebabkan Terengganu tak boleh terlalu memfokuskan serangan di bahagian tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya cakapkan, Terengganu telah mendapat seorang striker yang sangat baiklah, iaitu Kepa Sherman untuk menggantikan striker mereka pada season lepas, iaitu David Da Silva DDS, yang mana Kepa Sherman semalam beraksi dengan sangat-sangat cemerlang, yang mana beliau bermain boleh dikatakan sebagai target man, tetapi beliau juga sering untuk drop ke bawah bagi membantu Terengganu bertahan dan juga bagi meminta bola. Jadi boleh saya cakapkan yang mana Kepa Sherman mampu untuk link up play dengan bahagian tengah dengan sangat baik, dan sekiranya beliau diswap ataupun disupplykan bola dengan begitu baik, maka beliau mampu untuk menjadi top scorer bagi pasukan Terengganu dalam saingan Liga Super pada season kali ini. Yang mana kita boleh tengoklah finishing beliau memang lagi better lah dari David Da Silva. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk pasukan Terengganu, apa yang boleh saya cakapkan adalah mengenai bahagian pertahanan mereka, iaitu back 4. Saya akan memfokuskan kepada full back dahulu, iaitu right back dan juga left back, yang mana semalam Azharul dan juga Arif Fazilah bermain sebelum Azharul ditukarkan dengan Azam Azmi di second half, yang mana ketiga-tiga player yang diturunkan di bahagian right back ataupun left back pasukan Terengganu menunjukkan satu improvement yang sangat-sangat banyak lah daripada season lepas, yang mana dari segi defending shape mereka memang sangat padu. Ketika Terengganu diserang, memang mereka mampu untuk balik dengan cepat untuk cover mereka punya tempat daripada ditembusi oleh pemain-pemain Penang, terutamanya Daniel Ashraf di bahagian kanan. Arif Fazilah memang di bahagian kiri itu dia jaga Daniel Ashraf dengan sangat baik. Begitu juga dengan Azharul di bahagian kanan, berjaya untuk mematahkan pemain-pemain sayap pasukan Penang dengan sangat baik. Bahkan dari segi overlapping, Azharul telah improve dengan sangat baik. Beliau sering terlibat dengan overlapping dilakukan oleh pasukan Terengganu. Begitu juga dengan Arif Fazilah, yang mana pada perlawanan semalam saya lihat dia lebih berani untuk naik ke atas untuk memberi supporting play kepada Faisal Halim berbanding dari season lepas. Itu yang improve lah untuk fullback pasukan Terengganu. Dan dengan kemasukan Azam Azmi, saya nampak yang beliau masih lagi mengekalkan momentum yang sama seperti season lepas, dan boleh dikatakan beliau masih lagi akan menjadi pilihan utama untuk Nafuzi Zain bagi posisi right back pada season ini. Itu yang ketiga untuk fullback. Dan yang keempat adalah untuk bahagian back tengah pasukan Terengganu yang diketuai oleh Papa Diakite dan juga diketuai oleh Luke Woodland, yang mana mereka berdua ni bergandingan dengan sangat baik. Boleh saya katakan Terengganu banyak untuk build up daripada bawah menggunakan Papa, yang mana boleh saya katakan Terengganu dah ada seorang ball carrier di bahagian centre back dan seorang player yang boleh jadi playmaker daripada bawah. Boleh dikatakan deep playing playmaker lah, yang selalunya bermain di posisi defensive midfielder, tetapi peranan tersebut boleh dilakukan oleh Papa Diakite, yang semalam kita dapat lihat ketenangan Papa apabila beliau pegang bola, ketenangan Papa dari segi passing accuracy, dan juga Luke Woodland yang memang mereka berdua bergandingan dengan sangat baik. Dari segi pembacaan game memang kita nampaklah mereka berdua sangat tenang, dan boleh saya katakan sekiranya Papa digandingkan dengan Syarul Nizam ataupun Adib Zainuddin tidak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab Papa ni lah yang akan guide dan juga menjadi leader di bahagian pertahanan tengah pasukan Terengganu. Jadi boleh saya katakan complete package lah untuk pasukan Terengganu apabila mendapatkan seorang centre back yang mempunyai kelebihan dari segi ketinggian dan juga pembacaan game, serta boleh untuk build up daripada bawah. Ini yang Terengganu kurang. So sekiranya Penang nak main
bola tinggi, nak cari Casa Grande, memang akan menjadi masalah. Semalam Penang cuba untuk closing, tetapi disebabkan ketinggian Luke Woodland dan juga Papa, maka mereka gagal untuk buat sedemikian. Seperti mana season lepas dalam saingan Liga Super, Penang berjaya untuk belasah Terengganu 4-0, tetapi pada season kali ini memang tak boleh dah nak buat, sebab Papa terlalu tinggi untuk bermain dengan hantaran bola tinggi kepada Casa Grande. Dan untuk Suhaimi Husin, beliau masih lagi mengekalkan rekod yang sangat baik untuk Terengganu. Semalam dia ada banyak melakukan crucial save, memang sangat cemerlang lah untuk pasukan Terengganu. Itu yang saya boleh puji lah, tak ada kelemahan, tak ada kekurangan, sebab saya tak mahu memfokuskan kekurangan lagi, sebab ini adalah pre-season sahaja. Baiklah, untuk pasukan Penang FC pula, apa yang boleh saya katakan Penang FC dari segi kekuatan? Apa yang saya suka adalah perubahan dari segi taktikal, yang mana pada perlawanan semalam mereka banyak menggunakan Azizan Nordin yang diletakkan sebagai posisi nombor 6, yang mana tugas Azizan Nordin yang baru dibawa masuk dari pasukan Sabah adalah bermain sebagai deep playing playmaker, iaitu bermain sebagai defensive midfielder yang akan menggerakkan bola ataupun menggerakkan serangan, ataupun beliau yang akan memulakan build up bagi pasukan Penang. Seperti mana yang kita tengok, Penang memang suka untuk build up daripada bawah, passing bola kepada Rafa Victor ataupun kepada Latif Suhaimi, dan mereka akan, Azizan Nordin akan drop ke bawah untuk membentuk di antara dua center back pasukan Penang, dan juga beliau akan berada di antara tengah-tengah lah untuk menerima bola, dan beliau bila dapat bola, beliau lah yang akan menentukan sama ada untuk buat long passing ataupun short passing kepada Hendrik Dos Santos ataupun kepada player attacking midfielder yang lagi seorang. Jadi boleh saya simpulkan, Penang akan bermain dengan single pivot, dan mereka akan meletakkan dua attacking midfielder untuk membantu Casa Grande di hadapan. Semalam Hendrik Dos Santos dilihat memang sangat menyelah bersama dengan Azizan Nordin, tetapi yang paling menarik minat saya di bahagian tengah adalah Azizan Nordin. Bagaimana Azizan Nordin berjaya kawal bahagian tengah pasukan Penang dengan sangat baik, walaupun pada first half mereka tidak mendominasi, tetapi dari segi build up mereka menunjukkan satu perubahan yang sangat menarik lah yang ditunjukkan oleh Azizan Nordin ketika beliau pegang bola. Dan Penang memang akan build up daripada bawah, dan juga Azizan Nordin akan disupport oleh Hendrik Dos Santos untuk menggerakkan bola lebih ke hadapan. Dan dalam pada masa yang sama berlaku juga perubahan posisi apabila kita boleh lihat Danny Ashraf bermain di bahagian winger, yang mana kita tahu Danny Ashraf adalah seorang player attacking midfielder sebelum ini ataupun nombor 10 sekiranya Hendrik Dos Santos injured. Tetapi pada perlawanan semalam Danny Ashraf diletakkan sebagai winger, tetapi sedikit sebanyak masih lagi ada perkara yang perlu diimprove oleh Danny Ashraf sekiranya ingin menjadi seorang winger yang baik dalam saingan Liga Super lah. Jadi apa yang boleh saya katakan, Penang masih lagi cuba untuk mengekalkan corak permainan mereka pada season lepas, iaitu bermain dengan long ball dan juga menjadikan Casa Grande sebagai target man. Akan tetapi benda tersebut agak susah lah apabila mereka kehilangan Quinton Cheng yang agak laju untuk buat overlapping dan mempunyai crossing quality yang sangat cantik, dan mereka juga kehilangan winger yang sangat cemerlang di bahagian kanan dan juga kiri, iaitu Al-Hafiz dan juga Ahmed Azhar. Mungkin mereka akan ambil masa untuk adapt dengan taktikal baru dari Thomas Tuchel. Dan dalam pada masa yang sama semalam, Penang juga tidak menurunkan pemain-pemain import yang baru. Jadi boleh saya katakan tunggu dan lihatlah untuk perlawanan-perlawanan seterusnya bagaimana Penang akan beraksi dengan taktikal baru dari Thomas Tuchel. Adakah mereka akan masih lagi menggunakan Casa Grande sebagai target man atau sebaliknya? Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.